Baik. Diriwayatkan bahawa Harun Ar-Rashid, ini kita cerita tentang Khalifah Harun Ar-Rashid, ketika menderita sakit keras, maksudnya sakit itu sakit nazak, dia mendatangkan seorang doktor dari Tus, dari Parsi. Doktor itu meminta diperlihatkan kepadanya air seni Ar-Rashid. Air seni ini bahasa dalam buku. Air seni ini adalah urine ataupun air kencing. Maka diletakkan air kencing ini biasa macam kita sekarang kita buat urine test. Memang daripada zaman dulu memang dukun-dukun dukun-dukun ataupun tabib-tabib yang mahir dalam ilmu perubatan kemanusiaan ni, maka mereka bila jumpa orang sakit maka dia ambil air kencing. Dari sudut pandangan zahir, dia melihat dengan mata dia air kencing tu, dia boleh nampak orang ni mungkin ada kesakitan macam ni, ada penyakit macam ni dan sebagainya. Sebelum kita sekarang ni, zaman sekarang buat urine test, maka dulu tu dah ada dah, zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Maka dikatakan di sini bahawa apabila dia meneliti urine atau air kencing Khalifah Harun Ar-Rashid, maka doktor itu menyatakan katakan kepada pemilik air kencing ini supaya menulis wasiat. Bila dukun atau tabib, orang yang diberi ilmu, ada kemahiran macam-macam manusia apabila Allah anugerahkan. Allah anugerahkan dia tu kemahiran yang macam-macam. Kemahiran apabila dia belajar sikit dia, tapi dia cepat dapat. Maka ada doktor-doktor terdahulu bagi tahu kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, apabila dia tengok saja urine orang yang sakit ni, maka dikatakan bahawa tulislah wasiat. Sesungguhnya kekuatanmu telah pudar, kemudian fizik kamu telah runtuh. Maksudnya dengan pandangan daripada air kencing tadi tu, dukun mengatakan bahawa Harun Ar-Rashid perlu tulis wasiat. Satu, tulis wasiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama saya ni, tolong ingat bahawa siapa yang pertama ada harta yang banyak, maka elok tulis wasiat. Yang kedua, apabila ada hutang yang banyak, maka elok tulis wasiat. Dua-dua ini menyelamatkan dia. Yang pertama, kalau ada harta, maka apabila kita tulis wasiat, tulis hibah atau apa sebagainya lah, maka kalau kita nak bagi pada siapa-siapa, tulis, dokumenkan siap-siap, supaya apabila berlaku kematian tidaklah menjadi satu perbalahan besar. Kita nak harta kita esok bila kita mati, dia tetap menjadi benda yang sampai kepada kita. Sama juga dalam bab hutang, maka siapa yang ada hutang, maka yang terbaik, tambah-tambah hutang yang besar lah, maka sebaiknya tulis. Kerana apa? Sebab itu adalah tuntutan di dalam beragama. Hari ini kita tengok kelompok orang Melayu terutamanya berbalah tentang harta pusaka, yang ada sebahagian nak ikut faraid, ada sebahagian yang tak nak. Dan berbalah tu puncanya adalah mak bapak yang apabila hidup ada harta banyak, tapi dia tak nak hadiahkan harta tu kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi ini pesanan. Tabib ni pun pesan dah, tulis wasiat. Sebab apa? Itu tanda akan mati. Kata tabib ini, sesungguhnya kekuatan telah pudar. Baik, tanda-tanda kematian yang datang kepada kita, sama ada kita dilihat sakit atau kita dilihat sedang sihat. Tanda-tanda kematian kita itu sebenarnya ada pada diri kita. Daripada dulu ni spek tak pakai pun, tapi bila lama-lama mata rabun, itu tandanya lah dah lama hidup. Bila dah lama hidup, apa artinya? Artinya kita telah menggunakan kontrak yang banyak yang Allah Ta'ala bagi. Dan setiap hari kita menambah kontrak kita, menggunakan kontrak kita, bermaksud semakin habislah kontrak kita. Semakin tambah satu hari kehidupan kita, maka bermaksud semakin dekatlah kita kepada saat kematian kita. Sebab tu kita kena tengok, kita dulu tak ada kencing manis, ada kencing manis, tak ada darah tinggi, ada darah tinggi, tak ada itu, dan dia berganti-ganti. Dan kemudian kata dukun itu, bangunan fiziknya telah runtuh, maksudnya tubuh badan yang ada kekuatan, yang ada macho, yang ada sihat, yang ada itu semua dah mula ada
ada kelemahan. Ya, jadi ini berlaku kepada Harun Ar-Rashid. Ketika doktor itu hendak meneliti urin yang lain, tiba-tiba terdengar suara iqamah, maka dia pun pergi. Ternyata di sana Ar-Rashid merasa putus asa terhadap dirinya. Ya, Harun Ar-Rashid dalam kitab ini diceritakan bahawa dia bila dapat berita daripada tabib dia ataupun doktor dia lah, daripada doktor dia yang menyatakan dia kena bersiap sedia kerana tanda-tanda kematian sudah menjengah, maka dikatakan oleh penulis ini Harun Ar-Rashid bersyair atau bersenandung dengan kata-katanya, sungguh tabib dengan ketabibannya, sungguh tabib mahir dengan tabibnya, dan obat juga ternyata tak dapat menahan ajal manusia bila dia telah tiba. Ya, dia tak dapat menerima ajal, obat tak boleh tahan ajal manusia. Sebab tu ada orang sakit yang tidak segera mati, tapi ada orang sihat yang tiba-tiba mati. Ya, maka sebab itu kata Harun Ar-Rashid bahawa tabib dengan kemahiran tabibnya, ya, dan obatnya, tetapi obat tersebut tidak dapat menahan ajal seandainya dia telah tiba. Apa maksud ajal? Ajal itu adalah tempoh yang tamat. Maksudnya tempoh ataupun kontrak yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Harun Ar-Rashid lagi dalam senandung dia tu, kenapakah tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa yang biasanya dapat dia sembuhkan seperti yang sudah dia lakukan. Yakni kata Harun Ar-Rashid, semahir-mahir mana manusia pun doktor, semahir mana pun manusia tabib dan dukun, last kali dia pun akan mati. Walaupun pada hakikat penyakit dia yang mati itu dia pernah rawat penyakit orang. Seorang doktor mati tak? Jawapannya dia mati. Kadang-kadang dia mati dengan penyakit yang dia kena tu dulu dia pernah sembuhkan orang lain dengan penyakit tersebut. Ya, jadi soal sakit, soal mati, kita boleh berusaha untuk merawat penyakit, tapi soal mati itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas seorang hamba adalah bersiap. Dulu kita sebut pada pertemuan yang lepas bahawa orang yang cerdik, Nabi SAW pesan, orang yang cerdik adalah orang yang ingat pada mati dan bersiap menghadapi kematian. Ya, bersiap menghadapi kematian. Maksudnya beristighfar, kemudian tengok apa yang telah ditulis oleh Roziah Ahmad ni kan, ya, beristighfar dan berusaha sedaya mungkin untuk buat kebaikan. Jangan abai diri kita, jangan sesekali lalai. Dan rangkap senandung terakhir yang disampaikan oleh Harun Ar-Rashid, dia kata ternyata memang semua akan mati. Semua orang akan mati. Si pemberi obat akan mati dan orang yang diobati akan mati. Si pengangkut obat akan mati dan si pembeli obat juga akan mati, dan yang menjual obat juga akan mati. Maka ini senandung Harun Ar-Rashid yang cerita kepada kita berhubung dengan sakratul maut atau proses kematian yang bakal dihadapi dan bakal diterima oleh semua orang. Ya. Ar-Rashid agaknya mendengar bahawa berita tentang kematiannya menggemparkan khalayak ramai. Maka dia minta didatangkan seekor keldai dan sebagainya. Maka turun dan ternyata kedua pahanya longlai. Maksudnya ada keldai, nak naik keldai pun tak mampu dah. Nak angkat kaki pun dah tak mampu. Maka dia minta turun, dia tak boleh buat. Itu tiada daya upaya. Semua terletak kepada diri kita, semua terletak pada diri kita. Kadang-kadang kita sakit sedikit, kita ingat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tunggu sakit yang banyak baru kita ingat pada Allah Ta'ala. Ataupun takut-takut apabila sakit sedikit dan sakit banyak, tapi kita tak dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita sebut tentang
kitab At-Tazkirah ni, kitab peringatan ini, maka kita yang ramai-ramai duk ada ni, terutama jemaah Masjid Al-Mu'minun USJ 2 dengan sahabat-sahabat serta sahabiah-sahabiah yang ada, jom kita ambil peringatan demi peringatan, ya, untuk kita melihat bahawa ada kemungkinan esok dan lusa maka kita akan bertemu dengan kematian. Baik, selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang mana lebih menarik baginya, lalu diperintahkan digalikan kubur di depan tempat tidurnya, dipandang bahagian dalam kubur tu, lalu Harun Ar-Rasyid mengatakan, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Nah, khalifah kita tahu harta dia banyak. Bukan tunggu khalifah je, YB pun harta banyak. Bukan kata YB pun, kita ketua kampung kadang-kadang pun banyak harta kita, ataupun kita ni lah, maka harta banyak. Tapi kata Harun Ar-Rasyid, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Sebenarnya bab harta ni semua orang tahu dan semua orang nampak, bukan hanya dengan mata zahir, bukan hanya dengan mendengar dengan telinga zahir, tapi semua orang bercakap tentang harta dan melihat setiap hari tentang hartanya. Dia tahu bahawa harta tidak boleh dibawa mati, tapi dia mencari harta sampai nak mati. Itu silapnya manusia, ya. Manusia dia tahu, ya, dia tahu bahawa tidak boleh dibawa mati harta itu, tapi dia cari harta macam nak mati. Cuma harta tu bila boleh bawa mati? Waktu dia hidup. Ketika waktu dia hidup, dia guna harta dia untuk ahli keluarga dia dengan niat sebagai ibadah, maka harta itu dibawa mati, betul. Harta itu disimpan oleh Allah di akhirat nanti. Dia ambil harta, dia keluarkan zakat, maka harta itu dibawa mati. Dibawa siap-siap oleh Allah ketika dia hidup. Harta itu disedekahkan, diinfakkan dan diberi apa-apa, dibuat segala macam kebaikan. Diberi pakaian menutup aurat, diberi rumah untuk kita duduk dan beramal ibadah di dalamnya, jaga keluarga kita. Maka harta ini, maka kita tahu dia tidak boleh dibawa mati ketika kita mati, tapi boleh dibawa ke akhirat ketika kita hidup. Maka kata dia, harta sama sekali tidak berguna bagiku. Ya, kekuasaan telah hilang daripada aku. Ya, seorang khalifah, seorang menteri, seorang presiden sebuah negara, seorang sultan dan raja bagi sebuah negara, apabila sampai kepada saat sakratul maut, harta tak boleh guna, kekayaan pun orang dah tak boleh buat apa lagi lah. Sama ada kekuasaan juga tidak boleh mendatangkan apa-apa lagi. So, apa nak buat dengan kita ni? Peringatan daripada Harun Ar-Rasyid, harta kita kena ambil pengajaran. Cari harta. Buat apa? Harta yang diperlukan. Ya, yang diperlukan. Bukan harta yang kita mahukan. Apa yang kita perlu, kita ambil, dan kemudian bila lebih kita keluarkan zakat, bila lebih kita sedekahkan, bila lebih kita kongsi-kongsi, insya-Allah, ya. Dan kemudian malam tersebut maka meninggallah Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ni orang yang hebat, dan dia nampak apabila sampai pada saat kematiannya, dia persiapkan segala macam. Ya, baik. Oleh kerana itu, apa yang kamu fikirkan, semoga Allah merahmatimu dengan datangnya maut yang pasti menimpamu. Daripada berlakunya kematian Harun Ar-Rasyid, seorang presiden sebuah negara, seorang khalifah pun mati, tambah kita orang biasa lagi lah mati. Maka kita melihat kematian Harun Ar-Rasyid, adakah itu kita dapat peringatan bahawa dia juga akan menimpa kita, yang meregut ketampanan dan kecantikanmu. Hari kematian besok, kita dah tak guna satu sen dah. Kalau hari ni kita jadi model, kalau hari ni kita rasa kita cantik, kalau hari ni kita rasa kita tampan, maka waktu mati hilang segala macam. Merubah penampilan dan raut wajahmu.
Apabila kita mati, darah dah tak ada, darah dah kering dan sebagainya, merubah penampilan. Dan wajah kita pun macam tu. Wajah pun cukup. Waktu kita muda, berubah menjadi tua. Pun dah berubah dah. Waktu dah tua, sampailah kepada kita didatangi sakit sedikit-sedikit pun ada tanda-tanda dah. Dan memisahkan kamu daripada orang-orang yang dekatmu. Maksudnya kematian memisahkan kita dengan pasangan hidup kita, dengan mak bapak kita, dengan adik-beradik kita, dengan anak beranak kita, dengan jiran-jiran kita, dengan sahabat handai kita. Ya, maka bahkan kenikmatan dan kegemerlapan, kekuasaan, kemampuan, kebanggaan dan keagungan semuanya kamu tinggalkan. Ni peringatan untuk kita ni sebenarnya. Hari ni kalau kita ada gemerlap dalam kehidupan, ya. Okey, baik. Sebelum kita terus, Nurida Mamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon pencerahan tentang wanita haid pergi ke kubur. Baik, pada asasnya tiada larangan khusus. Tiada larangan khusus tentang wanita yang dalam haid pergi ke tanah kubur. Pada hakikatnya dia tak macam wanita haid pergi ke masjid. Ya, dia tak macam tu. Yang tu dia perbincangan. Tapi kalau orang pergi kubur ni tidak ada hadis yang khusus tentang larangan. Tetapi saya selalu kata wanita sebenarnya tidaklah disuruh untuk menziarahi kubur. Melainkan dia dibenarkan, ya, dia dibenarkan, tetapi tunggulah pada waktu dia suci. Tapi kalau terpaksa dia pergi pada waktu itu, maka tak ada masalah, tiada larangan khusus. Ya, okey, Nurida Muhammad. Okey, Jamaliah Abdullah ni orang Baling, Gunung Baling. Okey, baik. Kita tengok di sana. Dan diingatkan kita seandainya hari ini kita ada kekuasaan, kita ada tampuk sebuah kerajaan, kita ada itu dan kita ada ini, maka ketika mati kita hilang segala-gala. Hari ini mungkin kita ada kemampuan, badan kita boleh angkat besi dan sebagainya. Hari ini mungkin kita ada kebanggaan dan keagungan. Aura kita tinggi, orang pandang kita besar dan sebagainya. Dan ketika itu, sampai saat itu semua kita akan ditinggalkan. Dan kita paling takut apabila kita mati, berbeza dengan kita punya ulama-ulama besar. Imam Ash-Shafi'i, dia mati, Allahu Akbar. Ya, dia lama dah dia mati, tapi nama dia tu kita masih sebut sampai sekarang. Ya, kita tengok sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lama dah dia mati. 1500 tahun dah dia pergi. Ya, tapi alhamdulillah namanya disebut-sebut. Kita takut kita ni pergi dan tak disebut-sebut lagi lah. Yang kita paling takut, dunia pun tak sebut, yang di langit pun tak sebut. Yang itu menakutkan kita. Jadi kita bersiaplah untuk apa? Jadi manusia yang hebat. Dengan apa ya? Kata ulama-ulama baru ni, cantik kata dia. Dia kata apa? Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia.